Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah pilih kita pada pagi ini. Allah panjangkan lagi umur kita, dan kita dalam keadaan sangat berharap supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan tiba insya-Allah lagi 2 bulan setengah, kan, insya-Allah. Kita doa banyak-banyak, Allah panjangkan umur kita, Allah Ta'ala kurniakan kita kekuatan, kesihatan dan taufik supaya kita dapat bersiap untuk bulan Ramadan dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita Ramadan yang terbaik. Allahumma amin. Okay, kita insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab Al-Adhkar susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kita sampai pada bab zikir-zikir solat jenazah. Solat jenazah. Pada pengajian yang lalu kita ada baca tentang hukum hakam berkaitan dengan takziah, serta yang terakhir sekali kita sebutkan tentang mandikan jenazah. Tentang mandi jenazah. Hari itu kita ada sebutkan tentang kalau kita nampak mayat tu ada kebaikan-kebaikan, maka elok untuk kita ceritakan. Kalau kita nampak mayat itu ada keburukan, busuk ke dan sebagainya, elok dirahsiakan. Yang itu kita dah baca pada pembacaan yang lepas 2 bulan yang lalu. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung apa yang perlu kita lakukan seterusnya untuk mayat, iaitu tentang solat jenazah. Kita baca dulu apa yang Imam Nawawi sebutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala i'lam anna as-salata 'ala al-mayyit fardu kifayatin wa kadzalika ghusluhu wa takfinuhu wa dafnuhu wa hadha kulluhu mujma'un 'alayhi. Wa fima yasqutu bihi fardu as-salati arba'atu awjuh asahhuha 'inda aktsari ashabina. يسقط بصلاة رجل واحد والثاني يشترط 2 والثالث 3 والرابع 4 سواء صلوا جماعة أو فرادا. Ketahuilah bahawasanya salat ke atas mayat itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Okey. Jadi maknanya nak tak nak mestilah dilakukan. Hukum solat jenazah bukannya sunat. Seperti mana sebagian orang sebut solat sunat jenazah, kata. Bukan solat sunat. Solat jenazah hukum dia fardu kifayah. Dan demikian juga mandikannya serta mengkafankannya dan menanamnya. Dan ini semua disepakati ke atasnya. Ulama tak berbeza pandangan, semua benda ni wajib. Okey. Fardu kifayah. Dan pada apa yang gugur dengannya kefarduan solat itu ada 4 pandangan. Maksudnya kan kita sebut tadi fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni kalau dah dilakukan, maknanya yang lain gugur, kan? Gugurlah kewajipan. Cuma gugur kewajipan solat fardu jenazah ni, solat fardu kifayah ni dengan berapa orang? Yang itu ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Pandangan paling sahih di sisi kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan cukup dengan 1 orang. Maknanya kalau seorang saja dah solatkan jenazah, maka selesailah kewajipan ke atas jenazah tersebut. Maknanya orang lain kalau tak semayangkan pun tak berdosa lagi dah. Paling kurang seorang. Ada pandangan kedua kata disyaratkan 2 orang. Ada pandangan ketiga disyaratkan 3 orang, dan ada pandangan keempat mengatakan disyaratkan 4 orang, walaupun mereka solat sama ada mereka solat berjemaah ataupun seorang-seorang.
Maknanya paling kurang ada 4. Jadi ini pandangan yang paling keras sekali lah, paling ketat sekali, ada 4 orang. Tapi pandangan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i kata seorang pun dah dikira. Okey. Ini insya-Allah tak berlakulah di tempat kita mudah-mudahan. Tapi yalah, manalah tahu kita berlaku satu-satu perkara di luar daripada tempat orang ramai kan. Kalau orang dulu dekat tengah padang pasir, tiba-tiba je kan kawan dia meninggal, dia je ada kan. Jadi dialah nguruskan jenazah kawan dia tu, seorang dengan seorang aja. Boleh je berlaku. Okay, wa amma kaifiyatu hazihi salah, adapun kaifiat solat ini, bagaimana solat ini, cara untuk solat ini, fahiya ay yukabbira 4 takbirat wa la budda minha, iaitu apa dia, maka cara untuk solat ini adalah bertakbir dengan 4 kali takbir, wala budda minha, tak boleh tidak, mesti juga, mesti 4 kali takbir. Fa in akhalla biwahidatin minha lam tasihha salatuh, kalaulah dia kurang daripada satu daripadanya, maknanya satu takbir tidak dilakukan, maka tidak sah solatnya. Maknanya mesti 4 kali takbir. Kadang-kadang kan ada orang yang dia semayang tu dia masuk lambat kan, imam dah start, jadi dia takbir 3 kali je contohnya, ataupun dia takbir 2 kali je. So takbir solat jenazah mesti 4 kali. Kalau kurang daripada 4 tidak sah. Kalau lebih macam mana pula? Wa in zada khamisatan fa fi butlani salatihi wajhan li ashabina al asah la tabtul. Kalaulah dia solat itu lebih daripada 4 kali, maknanya dia tambah yang kelima, takbir yang kelima, pada batalnya solat itu ada 2 wajah, maknanya ada 2 pandangan pula dalam mazhab Syafi'i. Yang paling sahih mengatakan tidak batal, tidak batal. Cumanya walau kana ma'muman, kalaulah yang solat itu seorang makmum, fakabbara imamuhu khamisatan, manakala imam pula takbir kelima, imam terlajak, tersilap kira contohnya. Fa in qulna innal khamisata tubtilus salah faraqahu al ma'mum kama law qama ila rak'atin khamisatin. Kalaulah kita kata bahawasanya takbir kelima itu membatalkan solat, maka makmum perlu mufaraqah, seperti mana kalaulah imam itu berdiri pada rakaat yang kelima dalam sembahyang 4 rakaat. Kenapa Imam An-Nawawi gunakan perkataan kalau kita kata? Sebab tadi kita dah sebut ada 2 pandangan. Satu pandangan kata takbir yang kelima tu batal, satu lagi pandangan kata takbir kelima tak batal. Jadi Imam Nawawi kata kalau kata takbir kelima tu batal, maka makmum jangan ikut imam. Bila imam takbir kelima saja, dia mufaraqah dengan imam itu. Wa in qulna bil asahhi annaha la tubtil lam yufariqhu wa la yutabi'uhu ala sahihil masyhur. Kalau kita katakan dengan pandangan yang lebih sahih bahawasanya takbir kelima itu tidak membatalkan solat jenazah, maka makmum tak perlu nak mufaraqah. Takbir kelima tu tak batal, jadi makmum tak perlu mufaraqah. Tetapi makmum tak payah ikut, biar je lah imam seorang-seorang yang silap tadi. Imam takbir kelima, makmum tak payah takbir. Okey, maknanya makmum tunggu je lah, tunggu sampai imam tu bagi salam, lepas tu dia bagi salam sekali dengan imam, sebab tak batal kan. Wa fihi wajhun dha'ifun di ba'di ashabina annahu yutabi'u. Ada juga pandangan yang dhaif bagi sebahagian ulama mazhab Syafi'i, mengatakan makmum tu ikut je lah. Kalau imam takbir kelima pun kelima lah kan, ikut je lah. Pun ada pandangan itu. Jadi maknanya kalau contohlah berlaku imam solat jenazah takbir kali kelima, ada sebahagian ikut, sebahagian tak ikut contohnya kan.
Jadi bila kita dah nampak kat sini rupanya memang ada pun satu pandangan yang mengatakan boleh untuk makmum tu ikut, maka kita pun boleh berlapang dada. Tak adalah nak marah-marah pula kat orang kan. Apalah korang ni jahil, imam takbir kelima pun korang nak ikut juga kan. Tak payahlah. Dahlah jenazah ada kat depan, kita pula bergaduh. Dan sembahyang jenazah ni tak pelik ada silap-silap, sebab kadang-kadang yang jadi imam sembahyang jenazah ni itulah kali pertama dia sembahyang jenazah kan, ataupun kali pertama jadi imam, ataupun dalam keadaan emosi, tengah sedih sangat-sangat. Jadi tak peliklah kalau terupa-terupa kan. Jadi kita kena tahulah bagaimana keadaan kalau imam tu tersilap. Okey. Fa idza qulna bil mazhab as-sahih annahu la yutabi'u fa hal yantaziruhu liyusallima ma'ahu am yusallimu fil hal fihi wajhan al-asahhu yantaziruh. Kalau pula kita kata dengan pandangan mazhab yang sahih bahawasanya makmum tak payah ikut, tadi kita dah sebutkan ada dua pandangan. Pandangan yang sahih mengatakan makmum ikut, makmum tak payah ikut kan, makmum tunggu je imam sampai imam bagi salam. Makmum tak payah berpisah. Jadi bila makmum tak payah berpisah tu ada dua pula pandangan. Adakah dia bagi salam dulu ataupun dia tunggu imam barulah dia bagi salam? Jadi pandangan yang paling sahih pula adalah dia tunggu. Jadi dia ada dua kat sini. Dia punya khilaf dia. Satu, takbir kelima batal ke tidak? Ada khilaf. Pandangan yang lebih kuat mengatakan tak batal. Bila tak batal pula, makmum macam mana pula? Ada dua pula pandangan. Makmum mufarakah ke tak payah mufarakah? Pandangan yang paling kuat tak payah mufarakah. Bila tak payah mufarakah, nak tunggu imam bagi salam ke bagi salam dulu? Jadi pandangan yang kuat mengatakan tak payah bagi salam, tunggu je. Tunggu sampai imam bagi salam barulah dia bagi salam. Okey. Wa qad awdahtu hadha kullahu bi syarhihi wa dalailihi fi syarhil muhadzab. Aku telah menerangkan ini semuanya dengan syarahnya dan segala dalil-dalilnya di dalam Syarhil Muhadzab, kitab Imam Nawawi yang agung, kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Imam Nawawi kata aku dah cerita dah semua dalam tu. Sebab kitab Al-Adhkar ni bukan kitab fiqh. Dia bukan kitab fiqh nak cerita detail-detail sangat. Jadi dia sekali lalu je lah Imam Nawawi terangkan. Wa yustahabbu ay yarfa'al yada ma'a kulli takbiratin. Dan digalakkan untuk angkat tangan setiap kali takbir. Setiap kali takbir Allahu Akbar kan, Allahu Akbar. Setiap kali takbir itu angkat tangan. Yang ini memang ada khilaf sebenarnya dengan mazhab lain. Ada setengah mazhab yang lain dia tak angkat tangan. Jadi bila takbir tu dia macam tu je lah. Dia sebut Allahu Akbar tu tapi tangan tak angkat. Lepas tu solat jenazah. Kadang-kadang kita tengok ada sahabat-sahabat kita daripada mazhab yang lain memang buat macam tu. Dia tak angkat tangan langsung. Dia Allahu Akbar. Lepas tu dah habis Fatihah, Allahu Akbar. Dah habis selawat, Allahu Akbar. Tangan macam tu je terus. Macam kawan-kawan kita daripada mazhab Hanafi memang macam tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i digalakkan untuk angkat tangan. Saya sebut benda ni bukan apa, sebab takut kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, kadang-kadang kita sembahyang jenazah tu sebelah kawan-kawan orang lain yang mazhab lain. Jadi takut-takut bila kita angkat tangan, orang kiri kanan kita tak angkat, dah mula kita rasa confused. Patutnya angkat ke tidak sebenarnya ni? Jadi kita sebut dia siap. Memang ada mazhab lain kata tak angkat tangan. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan memang digalakkan untuk angkat tangan. Wa amma sifatu takbiri wa ma yustahabbu fihi wa ma yubtiluhu wa ghairu dhalika min furu'ihi fa ala ma qaddamtuhu fi babi salah wa adhkariha. Adapun sifat takbir, apa yang digalakkan padanya, apa yang membatalkannya dan lain-lain daripadanya, daripada cabang-cabangnya, maka di atas apa yang telah aku sebutkan di dalam bab sifat solat dan zikir-zikirnya. Okey. Maknanya kan kita dah baca dulu takbir tu apa yang digalakkan, apa yang disunatkan untuk kita lafazkan takbir. Angkat tangan tu tak ke mana nak angkat, tinggi mana nak angkat dan sebagainya.
Semua tu sama je lah macam yang kita baca berkaitan dengan solat fardu yang lain. Macam cara nak angkat tangan tu, macam angkat tangan solat jenazah sama je lah macam solat fardu. Bukanlah solat jenazah rendah sikit ke, tak, sama je. Okey, perkara-perkara yang digalakkan. Macam tu juga dengan lafaz takbir, dikuatkan bagi imam dan diperlahankan bagi makmum. Makmum tak payah angkat suara ketika takbir yang takbiratul ihram, juga takbir-takbir yang lain ketika solat jenazah. Dia beza dengan sembahyang raya kan. Sembahyang raya kan kita ada takbir juga kan, takbir 7 kali tu dengan 5 kali pada rakaat yang kedua. Takbir solat raya ni makmum disunatkan untuk angkat suara. Dia berbeza dengan takbir-takbir yang lain. Raya sahaja, solat raya sahaja yang makmum angkat suara juga. Bukanlah menjerit satu masjid dengar, tapi angkat suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tak banyak buat tempat kita. Tempat kita biasa sembahyang raya pun imam seorang je angkat suara kan. Makmum semua senyap je, tawaduk aja. Kita sebenarnya digalakkan waktu sembahyang raya makmum pun angkat suara juga waktu takbir 7 kali dan takbir 5 kali. Ini dalam mazhab Syafi'i. Okey. Kalau sembahyang jenazah tidak, sembahyang jenazah sama macam sembahyang yang lain. Kemudiannya, wa ammal adhkaru allati tuqalu fi salatil janazati baina takbirat fayaqra'u ba'da takbiratil ula al-Fatihah. Adapun zikir-zikir yang dibacakan pada solat jenazah antara takbir-takbir itu, maka dibaca selepas daripada takbir yang pertama al-Fatihah. Ini semua kita tahu. Solat jenazah takbir pertama terus baca al-Fatihah. Kemudiannya wa ba'da thaniyah yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang kedua selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da thalithati yad'u lil mayyit. Dan selepas takbir yang ketiga doa untuk mayat. Wal wajibu minhu ma yaqa'u alaihi ismud du'a. Dan yang wajib padanya apa yang berlaku padanya nama doa. Maknanya asal namanya doa sahlah. Kalau sebut subhanallah walhamdulillah tak jadilah, sebab itu tak dipanggil doa. Yang penting doa. Doa apa terpulang. Maksudnya dia tak semestinya doa yang spesifik. Dia bukan syarat. Apa saja doa. Wa amma rabi'atu fala yajibu ba'daha dhikrun aslan. Adapun takbir yang keempat maka tidak wajib selepasnya apa-apa zikir pun. Secara asalnya macam tu. Walakin yustahabbu ma sa'adhkuru insya-Allah taala. Akan tetapi digalakkan untuk baca apa yang aku akan sebutkan insya-Allah. Ada galakkan pada takbir yang keempat, tapi takbir keempat tu tak mesti baca doa. Jadi kalau takbir keempat tu dia diam je lepas tu terus bagi salam pun sah. Tapi ada yang digalakkan. Wa ikhtalafa ashabuna fi istihbab at-ta'awudhi wa du'a'i al-iftitahi 'aqiba at-takbiratil ula qabla al-Fatihati wa fi qira'ati surati ba'da al-Fatihati 'ala thalathati awjuh. Ahaduha yustahabbu al-jami' wa thani la yustahabbu wa thalithu wa al-asah annahu yustahabbu at-ta'awudh duna al-iftitahi was-surah. Dan bersisih ulama mazhab Syafi'i pada galakkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan doa iftitah selepas takbir yang pertama sebelum Fatihah dan membaca surah selepas Al-Fatihah. 3 benda. Yang ni ada beza pandangan. Nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ke tidak, nak baca doa iftitah ke tidak, dan membaca surah lepas Fatihah. Kita kalau semayang biasa, kita angkat takbir terus baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira, alhamdulillahi katsira, kan? Lepas tu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kita baca surah, baca Fatihah, lepas tu baca surah. Itu kan turutan dia kalau semayang biasa. Terus semayang jenazah macam mana pula? Semayang jenazah ada 3 pandangan. Ada satu pandangan yang pertama kata digalakkan semua tu sekali. Banyak Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, baca dulu doa iftitah, lepas tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai habis Fatihah baca pula surah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Contoh. Okey. Pandangan yang kedua kata tak digalakkan. Semua tadi itu tak digalakkan. Maknanya angkat saja takbir, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baca Fatihah terus. Pandangan yang ketiga, pandangan yang paling sahih, mengatakan digalakkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi tidak dibaca doa iftitah dan juga surah. Maknanya angkat saja takbir, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Baca Fatihah. Habis saja baca Fatihah, waradhdallin, amin, Allahu akbar. Terus takbir yang kedua. Jadi maknanya tidak dibaca doa iftitah dan tidak dibaca surah. Doa iftitah tidak dibaca pada solat jenazah, kan? Solat-solat yang lain semua disunatkan baca doa iftitah, termasuk solat sunat, termasuk solat tarawih, kan? Digalakkan untuk baca doa iftitah setiap kali lepas takbir. Setiap kali lepas takbiratul ihram disunatkan baca doa iftitah, kecuali pada solat jenazah sahaja. Solat jenazah sahaja yang tidak baca doa iftitah, mengikut pandangan yang paling kuat. Banyak ada juga pandangan kata sembahyang jenazah pun baca doa iftitah. Sampai gitu sekali. Sekali kita solat tarawih terus skip doa iftitah, dan solat-solat sunat yang lain dan sebagainya. Wattafaqu ala annahu yustahabbu ta'minu aqibal Fatihah. Dan mereka bersepakat bahawasanya digalakkan membaca amin selepas daripada Al-Fatihah. Yang itu sepakat. Lepas Fatihah amin, walaupun dalam solat jenazah. Dalam solat jenazah pun habis saja waradhdallin bacalah amin. Selesai. Okey. Kita baca hadisnya. Wa bi anhu qala rawaina fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu shalla ala janazatin faqara'a Fatihatal kitab wa qala li ta'lamu annaha sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, Sahih Bukhari, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa beliau solat ke atas satu jenazah, lalu beliau membaca Al-Fatihah. Lalu beliau berkata, supaya kalian mengetahui bahawa ia adalah sunnah. Dan kata-katanya sunnah, wa qawluhu sunnah fi makna qawli sahabi minas sunnati kadha wa kadha jaa fi sunani Abi Dawud qala innaha minas sunnah fayakunu marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma takarrara wa urifa fi kutubil hadithi wal usul. Dan apabila Sayyidina Ibn Abbas mengatakan sunnah pada perkataan para sahabat, sama macam perkataan sahabat antara sunnahnya demikian dan demikian. Datang daripada Sunan Abi Dawud, beliau berkata ia adalah daripada sunnah, maka hadis ini hukumnya marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah ditetapkan dan diketahui dalam kitab-kitab hadis dan usul. Maksudnya kat sini apa dia? Ini dikira sebagai hadis walaupun kata-kata sahabat. Walaupun yang kata ni Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas yang kata, tapi tetap dikira sebagai hadis ni sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bila Sayyidina Ibn Abbas buat, dia kata benda ni sunnah. Maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dekat sini pula bukan hukum sunat tu, tapi maksudnya dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum dia wajib. Itu sebablah bila kita belajar kitab, kita tak boleh baca sendiri, takut kita confuse. Sebab bila ulama dulu sebut sunnah, bukan bermakna hukum dia hukum sunnah, tetapi maksud sunnah kat situ adalah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibuat oleh Nabi SAW, kalau dari segi hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang harus, bahkan ada yang makruh untuk kita ikut, bahkan ada yang haram kita ikut perbuatan Nabi SAW. Betul kan? Ada perbuatan Nabi haram ikut kan? Contoh, ingat terus, buat kahwin terus ingat, kahwin lebih daripada 4.
kan. Maknanya tu kan sunnah Nabi, tapi kita tak boleh gunakan alasan oh ini sunnah kita kena buat, tak, dia jadi haram kan. Okay, so bila sahabat sebut sunnah, bukan maknanya hukum dia maknanya baca Fatihah boleh, tak baca pun tak apa kan. Kalau sunnah kita faham soalan macam tu lah, baca dapat pahala, tak baca tak dosa kan. Bukan, maksud kat sini adalah inilah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga para ulama dulu kalau sebut perkataan-perkataan tertentu, kadang-kadang bila orang terjemah secara literal dia jadi salah. Contoh Nabi SAW ada sebut tentang mandi pada hari Jumaat. Nabi SAW sebut wajibun ala kulli muhtalim, wajib ke atas orang yang dah balik. Tapi sebenarnya hukum dia sunnah. Jadi bila Nabi sebut wajib kat situ maksudnya digalakkan sangat-sangat. Jadi bergantung juga, kita kena faham dari segi fiqh. Sama macam ada satu kata-kata Imam Asy-Syafi'i baru ni, Imam Syafi'i sebut wa akrahu, aku benci. Aku benci. Lalu ada seorang doktor ni dia terjemah makruh. Perkataan akrahu dia kata makruh. Sebenarnya bukan makruh, tapi dekat situ maksud dia haram. Jadi dalam cerita tentang bila orang tanya bab apa bersihkan kuil baru ni waktu banjir, lepas banjir baru ni kan, isu cuci kuil tu. So isu cuci kuil tu dia kata dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Dia kata ada satu kata haram, ada satu kata makruh dia kata. Jadi yang haram disebutlah imam-imam ni sebut haram. Lepas tu dia kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um sebut makruh. Dia kata ni pandangan yang kedua, makruh. Jadi kita pun tegur balik pada doktor ni, orang yang dah berusia jugalah, orang yang senior jugalah. Dia sebut, kita kata dia kata makruh, kita kata tak, doktor salah. Perkataan wa akrahu kalau Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um seperti mana yang telah disyarahkan oleh para ulama mazhab Syafi'i mengatakan wa akrahu itu kebanyakannya membawa maksud haram, bukan membawa makna makruh. Tapi kalau terjemah literal macam itulah, akrahu aku benci, makruh lah tu. Sebenarnya tidak. Ini contoh, kita kata bila kita nak faham kitab, dia tak cukup dengan pengetahuan bahasa Arab. Kalau dengan pengetahuan bahasa Arab semata-mata boleh jadi sesat orang tu. Bahkan Imam Syafi'i pun sebut, Imam Syafi'i sebut orang yang belajar kitab daripada orang yang belajar daripada kitab, maka man tafaqqaha min butunil kutub, Imam Syafi'i kata siapa yang bertafaqquh daripada perut-perut buku, maka dia telah mensia-siakan hukum hakam, dia telah menghancurkan hukum hakam. Dia sebagian ulama sebut min a'zamil baliyah tamashyukhis suhuf. Dia kata antara bala paling besar sekali adalah apabila orang itu bersyihkan helaian-helaian kertas. Maknanya syih dia apa dia? Buku. Maknanya mana dia dapat ilmu ni semua? Daripada buku. Bahaya disebutkan oleh para ulama min a'zamil baliyah, antara bala paling besar sekali. Jadi jaga-jaga kan. Bukan tahu bahasa Arab terus boleh keluarkan hukum. Itu pasal ada seorang Arab yang dekat Terengganu tu pening habis, orang Syria tu. Sebab baca sendiri dah tu, baca carah sendiri. Lain kali dia sendiri tak faham apa yang dia syarahkan, kita pula kena terangkan kat dia, salah ni, Imam Nawawi punya maksud bukan begitu, gini kena terangkan pula. Baca sendiri memang masalah. Seterusnya Abi anhu qala wa qala jama'atum qala ashabuna wa sunnatu fi qira'atiha al-israru duna al-jahri sawa'un sulliyat laylan aw nahara hadha huwa al-madhhab as-sahih al-mashhur alladhi qalahu jamaahiru ashabina. Berkata pula ulama mazhab Syafi'i yang sunnahnya pada membacanya adalah membacanya dengan perlahan tanpa perlu dikuatkan. Sama ada disolatkan itu, jenazah itu disolatkan pada waktu malam atau siang. Inilah dia pandangan mazhab Asy-Syafi'i yang sahih, al-masyhur, yang masyhur, yang dikatakan olehnya jumhur ashab Asy-Syafi'iyah. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan begitu. Maknanya salat jenazah tak payah baca Fatihah kuat-kuat. Sama ada semayang tu siang ataupun malam. Dia kan lain dengan fardu yang lain kan. Fardu isyak dengan maghrib kita baca kuat waktu malam. Solat tarawih kita baca kuat. Imam baca kuat.
Lagi apa? Sembahyang gerhana bulan. Sembahyang gerhana bulan dibaca kuat. Sebab sembahyang itu dibuat pada waktu malam, maka dibaca kuat. Tetapi sembahyang jenazah lain. Sembahyang jenazah baca pelan. Tetapi sebahagian daripada para ulama mazhab Syafi'i kata kalau solat itu waktu siang baca pelan, kalau waktu malam baca kuat. Maknanya ada juga sebenarnya pandangan yang mengatakan solat jenazah waktu malam dibaca kuat. Tapi pandangan yang paling sahih, tak perlulah nak baca kuat, macam kita biasa buatlah. Macam kita biasa buat sembahyang jenazah, kita baca pelan-pelan je. Okey. Wa amma takbiratu tsaniyah fa aqallul wajibi aqibaha ay yaqula Allahumma salli ala Muhammad. Takbir yang kedua, minimum wajib baca selepas takbir itu Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimum dia, tak boleh kurang lagi daripada itu. Wa yustahabbu ay yaqula wa ala ali Muhammad, dan digalakkan pula sambung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu digalakkan. Wala yajibu dhalika inda jamahiri ashabina, tidak wajib sebut wa ala ali Muhammad di sisi majoriti ulama mazhab Syafi'i, tetapi sebahagian mengatakan wajib. Tapi ini pandangan yang dhaif. Wa yustahabbu an yad'uwa fiha lil mu'minina wal mu'minati in ittasa'a al waqtu lahu, nassa alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi al ashab. Dan digalakkan berdoa padanya untuk orang yang beriman, lelaki dan perempuan, jika waktu ada lapang. Dinaskan ke atasnya Imam Asy-Syafi'i dan disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i. Okey. Jadi maknanya takbir kedua ni, kita cerita takbir kedua Takbir kedua ni selain daripada selawat, kalau masa ada lagi panjang, bacalah doa untuk orang yang beriman. Okey, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Contoh, kadang kita dah selawat dah, lepas tu imam tak takbir lagi untuk takbir ketiga. Jadi takkan kita nak termenung aja. Baca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Contohnya. Bacalah, kan, penuhkan masa tu dengan berdoa. Walaupun belum masuk takbir yang ketiga. Takbir dulu tak boleh. Keseterusnya, wa naqala al-Muzani 'an Syafi'i annahu yustahabbu aidan an yahmadallaha 'azza wa jalla faqala bi istihbabihi jama'atun min al-ashab wa ankarahu jumhuruhum. Dan dinakalkan oleh al-Imam al-Muzani daripada Imam Asy-Syafi'i bahawasanya digalakkan juga padanya memuji Allah. Puji Allah, macam contohnya baca alhamdulillah selain daripada selawat. Dan berkatalah dengan galakkannya sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, tetapi diingkari oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Maknanya kebanyakan ulama mazhab Syafi'i kata tak perlu nak baca alhamdulillah, cukup sekadar selawat. فإذا قلنا باستحبابه بدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات فلا خالف هذا الترتيب جاز وكان تاركا للأفضل. Okay, kalaulah kita kata digalakkan baca alhamdulillah, maka mula-mula baca alhamdulillah dulu. Maknanya takbir pertama dah selesai tadi, baca Fatihah. So takbir yang kedua, sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang kata disunatkan baca alhamdulillah. Macam mana cara dia? Bila takbir yang kedua je Allahu akbar, baca dulu alhamdulillah. Lepas tu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu barulah doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu susunan dia. Tapi susunan ini tidak wajib. Kalau susunan ini tak kena pun boleh, tetapi dia telah meninggalkan mana yang lebih afdal. وجاءت أحاديث بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رويناها في سنن البيهقي لكني قصدت اختصار هذا الباب إذ موضع بسطه كتب الفقه وقد أوضحته في شرح المهذب. Dan telah datang hadis-hadis tentang selawat pada Rasulullah SAW dalam sembahyang jenazah ni, cerita tentang selawat pada takbir kedua tu kan. Kami telah riwayatkannya dalam Sunan Al-Baihaqi, akan tetapi aku bertujuan untuk meringkaskan bab ini kerana
tempat untuk dibentangkannya ada dalam kitab-kitab fiqh, dan aku telah menerangkannya dalam Syarahil Muhadzab. Jadi tak payah cerita panjang, tak bawa lah hadis-hadisnya sebab kita nak ringkas-ringkaskan aja. Yang penting takbir kedua selawat. Okey, seterusnya takbir ketiga. Wa ammat takbiratu salisatu fayajibu fiha ad-du'a'u lil mayyit. Adapun takbir yang ketiga maka wajib padanya doa untuk mayat. Wa aqalluhu ma yantaliqu alaihi lism. Dan yang paling minimum adalah apa yang dikatakan padanya nama doa itu, maknanya dikira sebagai doa. Contoh qaulihi rahimahullah, boleh rahimahullah tu kira doa, Allah merahmatinya, au ghafarallahu lah, atau Allah mengampunkannya, au Allahumma ghfirlah, ya Allah ampunkanlah dia, ataupun irhamhu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, au ultuf bihi, Allahumma ultuf bihi, ya Allah apa dipanggil kalau kita terjemah, Allahumma ultuf bihi, ya Allah perlakukanlah pada dia dengan lembut, dan sebagainya. Sedang ceritanya yang pentingnya doa. Doa apa? Terpulang. Yang penting doa pada si matilah, bukanlah doa untuk kita pula. Dengan sembahyang jenazah, doa untuk si mati. Tapi yang digalakkan apa dia? Yang digalakkan itulah yang kita hafal, insya-Allah. Tak dapat hafal semua pun hafallah separuh, kan? Supaya dapat juga doakan seperti mana yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal mustahabbu faja'at fihi ahaditsu wa atharun, fa ammal ahaditsu fa sahhuha. Adapun yang digalakkan datang padanya hadis-hadis dan asar, dan adapun hadis-hadis yang paling sahihnya adalah ma rawainahu fi sahih Muslim an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas jenazah, maka aku hafal daripada doa baginda baca, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu aw madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adhabil qabri wa min adhabil nar hatta tamannaitu an akuna ana dhalikal mayyit. Wa fi riwayatin Muslim waqihi fitnatal qabri wa adzabil qabr. Apa dia? Nabi SAW baca Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, warhamhu rahmatilah dia, wa'afihi afiatkan dia, wa'fu anhu aafkanlah dia, wa akrim nuzulahu dan muliakanlah tempat masuknya ataupun tempatnya. Nuzul ni tempat tinggal dia. Kemudiannya wa wasi' mudkhalahu, luaskanlah tempat masuknya kubur dia, waghsilhu bil ma'i was salji wal barad, dan basuhlah dia dengan air dan salji dan barad, wa naqqihi minal khataaya, dan sucikanlah dia daripada kesalahan-kesalahan, kama naqqaita thawbal abyadha minad danas, seperti mana engkau sucikan pakaian yang putih daripada segala kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darih, gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, wa ahlan khairan min ahlih, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, wa zaujan khairan min zaujih, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya, wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam syurga, wa a'idhu min adzabil qabr, lindungilah dia daripada azab kubur, wa min adzabin nar, daripada azab api neraka. Sehingga ni Sayyidina Auf kata apa? Sehingga aku berharap akulah mayat itu. Dia dengar Nabi SAW baca doa tu, minta semua untuk mayat tu. Dia kata kalaulah aku yang mayat tu kan best. Nabi doakan macam tu sekali. Ni sahabat punya cara. Bila dengar doa daripada Nabi SAW, sampai dia kata aku berharap akulah mayat tu. Untungnya lah mayat tu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pula
Cubalah hafal doa ni, kan? Doa jenazah, doa sembahyang jenazah. Paling tidak kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling minimum. Tapi kalau daripada dulu baca yang itu aja, tak sambung-sambung lagi, tak panjang-panjangkan lagi, maknanya apa sebenarnya kita ni? Kita dah berpuluh-puluh tahun dah sembahyang jenazah, kan? Tapi baca yang itu jugalah, tak ada upgrade langsung. Semua benda upgrade, handphone upgrade, kereta upgrade, rumah upgrade, dan tapi bacaan dalam sembahyang jenazah itu je lah yang kita hafal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa kita tak sambung lagi? Baca sambung. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, kan? Waghsilhu bima'i wath-thalji wal barad. Sambung. Cuba hafal sikit, satu-satu tak apa, kan? Yang penting ada. Makin lama makin panjang doa kita. Sebab apa? Sebab kita harap nanti kita mati pun mudah-mudahan ada orang doakan kita macam-macam juga, kan? Kita nak orang doakan kita macam ni. Macam tadi dah sahabat dia kata, ya, kalau aku dah jadi mayat ni kan best. Kita ni bila dah jadi mayat kan kita perlu doa macam-macam daripada orang yang hidup. Jadi seperti itulah waktu kita hidup, kita doakan macam-macam untuk orang yang dah mati. Jadi janganlah terhad semata-mata yang itu aja. Cuba kita hafal panjang sikit. Usaha kita tu dinilai oleh Allah. Allah nampak. Jadi mudah-mudahan nanti bila kita mati pun banyak orang doakan macam-macam untuk kita. Tak adalah pendek-pendek aja, lepas tu dah keluar pergi bersembang sama dia orang, cerita bab politik, cerita bab bola, cerita. Kita harapkan orang doakan kita macam-macam. Dah naik matahari kan, tapi belum boleh solat isyraq. Sambung sikit lagi. Wa bi anhu qala wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fahihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Qala al-Hakim Abu Abdullah hadha hadithun sahihun 'ala syartil Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi dan Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda salat ke atas jenazah, maka baginda membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunkanlah untuk yang hidup di kalangan kami dan yang mati di kalangan kami, wa saghirina wa kabirina, yang kecil di kalangan kami juga yang besar di kalangan kami, yang dewasa di kalangan kami, wa dzakarina wa unthana, yang lelaki di kalangan kami dan yang perempuan di kalangan kami, wa syahidina wa ghaibina, yang hadir bersama dengan kami juga yang tidak ada dengan kami. Allahumma amman ahyaitahu minna, siapa yang engkau hidupkan di kalangan kami, fa ahyihi 'alal Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapa yang kau matikan di kalangan kami, fatawaffahu 'alal iman, maka matikanlah dia di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrah, ya Allah janganlah engkau halang kami daripada pahalanya, daripada ganjarannya. Wala taftinna ba'dah, janganlah engkau fitnahkan kami, sesatkan kami selepas daripada peninggalannya. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa rawainahu fi Sunan Al-Baihaqi wa ghairihi min riwayat Abi Qatadah, dan kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dan lainnya daripada riwayat Abi Qatadah. Wa rawainahu fi kitab Tirmizi min riwayat Abi Ibrahim Al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmizi qala Muhammad bin Ismail yani Al-Bukhari asahhu riwayat fi hadithi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina riwayat Abi Ibrahim Al-Ashhali an abihi. Qala Al-Bukhari wa asahhu shay'in fil bab hadithu Auf bin Malik waqa'a fi riwayat Abi Dawud fa ahyi 'ala al-iman wa tawaffahu 'ala al-islam wal masyhur fi mu'zami kutub al-hadith fa ahyi 'ala al-islam wa tawaffahu 'ala al-iman kama qaddamnahu. Tak apalah, ini semua perbicaraan berkaitan dengan sanad. Kita tak payah nak terangkan satu persatu, tapi cukup kita sebutkan bahawasanya ini antara hadis yang paling sahih berkaitan dengan bacaan ketika mana doa untuk jenazah selepas daripada takbir yang ketiga. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang, kita akan sambung lagi hadis-hadis yang lain.
Ada lagi beberapa hadis berkaitan dengan doa selepas daripada takbir yang ketiga. Macam contohnya doa kalau kanak-kanak, kalau yang mati itu kanak-kanak macam mana pula, kan ada beza lah, ada dia punya doa-doa yang berbeza. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada. Tengok sini lah. Boleh. Okey. Ustaz, boleh terangkan secara ringkas solat jenazah gaib terutama di zaman PKP yang menghadkan bilangan jemaah. Kan kita sebutkan solat jenazah gaib, dia cara dia sama macam solat jenazah ada depan mata kita. Tapi jenazah tak ada depan mata kita, itu je beza dia. Kan? Cumanya syarat dia nak boleh solat jenazah gaib tu adalah kita memang tak ada dengan jenazah tu. Biasa disebutkan berada di negeri yang berbeza. Berada di negeri yang berbeza. Kemudian syaratnya juga adalah apabila jenazah tu diuruskan tu, mati dia tu ketika mana kita memang dituntut untuk sembahyang jenazah. Maksudnya kalau kita waktu tu tidak dituntut untuk sembahyang jenazah, tak boleh, tak sah sembahyang jenazah kita, maka tak adalah sembahyang gaib untuk jenazah tu. Contoh orang perempuan waktu haid. Jadi kalau jenazah tu si mati tu mati dalam keadaan perempuan tu dalam haid, katakanlah bapa dia mati kat kampung, dia tak dapat nak balik kampung sebab PKP, contohlah. Jadi adakah dia boleh solat gaib? Jawapannya tidak. Walaupun selepas daripada tu disuci. Katakanlah besok dia suci, dia solat tak jenazah gaib untuk bapa dia? Jawapannya tidak. Sebab ketika itu dia tidak disyariatkan untuk solat jenazah. Sebab dia memang dalam keadaan haid. Walaupun selepas tu suci. Sama juga kalau yang meninggal tu sebelum kita hidup lagi. Katalah datuk kita meninggal waktu kita masih dalam perut mak kita lagi. Jadi bila kita dah belajar bab solat jenazah gaib, jangan pula semayangkan datuk kita. Bila dah besar ni, lah datuk aku dulu meninggal aku tak semayangkan dah. Pergi semayangkan. Tak adalah. Sebab waktu dia meninggal tu kita tidak disyariatkan untuk semayang jenazah. Kita tu tak. Cuma yang bila disebutkan tentang syarat yang pertama tadi, iaitu satu negeri tu. Satu negeri tu sebab apa? Sebab kalau di negeri yang sama mudah untuk kita pergi kepada jenazah, maka kita patut pergi kepada jenazah lah. Janganlah solat gaib. Soalannya dalam keadaan PKP yang mana had bilangan jemaah yang boleh solat jenazah ditentukan oleh pemerintah, maka kita tak dapat nak solat jenazah dekat masjid contohnya atau dekat rumah. Tak boleh nak solatkan jenazah dia, terhalang dengan sebab-sebab yang tertentu, maka ulama sekarang ni fatwa banyak mengatakan boleh solat jenazah gaib. Dikiaskan kepada mereka yang berada di negeri yang lain. Walaupun negeri yang sama, tapi sebab tak boleh nak pergi ke sembahyang jenazah tu, maka kias kepada mereka yang berada di negeri lain. Sebab mereka yang berada di negeri lain ni, kenapa dia boleh solat gaib? Sebab dia tak boleh nak pergi. Susah dia nak pergi kepada jenazah tu, ataupun tak sempat pun nak pergi. Jadi sembahyang je lah gaib. Jadi zaman kita sekarang ni waktu PKP, kalau susah maka gaib lah. Tapi sekarang ni dah banyak, dah boleh kan. Sekarang sembahyang jenazah tak ada masalah kat masjid. Sekarang dia tak ada had dah. Had dia adalah had masjid lah kan. Dia bukan had bilangan lah. Dia had ikut masjid lah, ikut kapasiti masjid lah sekarang ni. Jadi dah tak ada susah lah pun sebenarnya untuk sembahyang jenazah waktu ni, waktu sekarang ni. Jadi tak boleh lah guna alasan nak sembahyang gaib juga. Sebab yang boleh sembahyang gaib tu bukan kerana PKP-nya, tapi kerana tak bolehnya sembahyang tu dekat masjid ataupun dekat rumah dia. Kita nak pergi rumah dia pun tak boleh, nak pergi masjid pun tak boleh, nak pergi kubur pun tak boleh. Sembahyanglah kat rumah kita. Waktu boleh, tak boleh dah sembahyang gaib. Jangan malas nak pergi sembahyang jenazah, kita sembahyang gaib je lah. Itu malas. Itu tak boleh. Ustaz, benarkah selepas seorang anak yang memandikan jenazah ayahnya perlu mandi hadas besar terlebih dulu sebelum solat jenazah? Jawapannya betul kalau memang anak tu hadas besar lah. Yalah, kalau nak solat jenazah mesti suci daripada hadas.
Kan? Jadi kalau dia ada hadas besar, memanglah dia kena mandi dulu kalau dia nak sembahyang jenazah. Mandikan jenazah tak mesti suci daripada hadas. Orang perempuan haid boleh mandikan jenazah. Mandi jenazah tak mesti suci daripada haid, suci daripada nifas, suci daripada hadas besar. Tapi nak solat jenazah kena suci daripada hadas besar. Jadi kalau kita kata nak solat jenazah kena mandi hadas besar dulu, jawapannya ya, kalau dia berhadas besar. Tapi kalau dia bukan dalam keadaan berhadas besar, dia nak mandi hadas apanya? Ada tak mandi sunat? Jawapannya ada. Mandi sunat ya, bukan mandi hadas. Bukan mandi hadas, mandi sunat. Hanya selepas kita memandikan jenazah, memang disunatkan untuk kita pula mandi. Kalau tidak mandi pun disunatkan untuk kita berwuduk. Bukan sahaja mandikan jenazah, bahkan kalau kita pegang jenazah pun disunatkan untuk kita berwuduk. Bukan wajib, disunatkan. Bukan batal wuduk kita, tak. Wuduk tak batal pegang jenazah kan, tapi kita disunatkan untuk berwuduk. Sebab dikatakan oleh para ulama bila kita baca kitab fiqh sebut kerana ia boleh melemahkan. Kita jadi lemah. So wuduk tu menyegarkan kita balik. Jadi kalau kita mandikan jenazah, disunatkan untuk kita mandi sebenarnya. Kalau sempat lah. Kalau kat masjid payah nak mandi, tak payahlah mandi. Tak payahlah bersungguh-sungguh nak mandi juga. Sebab kadang-kadang jenazah tu kan nak cepat dia dah mandi, terus dikafankan, terus disolatkan. Kalau kita mandi pula, kan kejap lagi kita pula terlepas nak sembahyangkan jenazah. Contohnya, janganlah, tak payahlah mandi. Ambil sembahyang je dah terus untuk siap sembahyang jenazah. Soalan yang ketiga, adakah afdal baca selawat Ibrahimiyah selepas pada takbir kedua tadi? Jawapannya ya. Takbir yang kedua lebih baik dibaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni selawat macam kita baca waktu semayang tu lah, waktu tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Waktu tahiyat akhir kita baca kan. Jadi wallahu alam. Jadi 3 soalan pagi ni kita jawab. Jadi dah 15 minit selepas syuruk. Okey, lagi 2-3 minit bolehlah kita semayang isyraq insya-Allah. Jadi rugi kalau kita tak semayang isyraq, macam kita ulang-ulang ingat banyak kali. Dan kita dah semayang berjemaah subuh dan kita dah duduk di tempat solat kita sampai naik matahari, tinggal lagi solat 2 rakaat yang membezakan antara kita dapat pahala menunaikan haji dan umrah ataupun tidak. So rugi bagi kita kalau kita tak solat 2 rakaat ini, pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah. Cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadika wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.